Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke NK Channel. Apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik bersama keluarga, bersama insan-insan tersayang, bersama rakan sekerja dan semua orang di sekeliling anda. Okay? So, hari ini saya nak kongsikan satu lagi topik berkenaan dengan bantuan sebanyak RM500 yang akan diberikan kepada golongan B40 dan juga penerima BPR. Okay, RM500 secara one off lah. Sebenarnya yang ni inisiatif pemberian RM500 ni di bawah inisiatif Pemerkasa, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita, dan melalui inisiatif ni lah di mana Perdana Menteri kita telah orang kata membentangkan dan memaklumkan kepada kita semua berkenaan dengan bantuan one off sebanyak RM500 yang akan disalurkan kepada kategori B40 dan penerima BPR. Okey, tapi bukan semua yang akan dapat, so stay tune untuk tahu siapa yang sebenarnya layak dan siapa yang sebenarnya akan dapat. Rata-rata mungkin ada banyak video dan perkongsian berkenaan dengan bantuan ni. Saya harap anda tak salah faham, korang tak salah faham dan rasa korang dapat dan at last kecewa sebab tak dapatkan. So korang kena betul-betul tahu sebenarnya apa syarat-syarat dia yang orang kata telah ditetapkan, yang telah dipertimbangkan untuk penerimaan untuk golongan-golongan ni terima. Okay, so kena jelas berkenaan perkara tu. Saya akan jelaskan siapa yang layak secara detail sekejap lagi, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu secara ringkas dia punya macam syarat amlai untuk korang dapat bantuan ni. Pertama sekali, korang kena berumur di antara 21 ke 60 tahun. Okey, kiranya bantuan ni hanya orang kata spesifik dan diperincikan kepada kategori umur ni sahaja, kiranya julat umur yang daripada 21 tahun hingga 60 tahun. Okey, yang untuk ni dia bukan macam bantuan-bantuan ataupun package kerajaan sebelum ni kan kita banyak kena buat permohonan kan untuk bantuan-bantuan tu, untuk GKP semua kita kena buat permohonan. Tapi bantuan 500 yang diberikan secara one off ni kita tak perlu buat apa-apa permohonan, sebab pengesahan maklumat untuk mereka yang layak terima ni akan disemak melalui sistem Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, KWSP dan Perkeso. So kiranya government akan buat semakkan lah, pihak kerajaan dan orang kata mereka yang dipertanggungjawabkan tu akan buat semakan, dan daripada semakan tu mereka akan tapis siap-siap lah. Kiranya kita tak perlu kita pula nak mohon dan nak tunggu lulus ataupun tak, sebab yang ini diberikan secara automatik melalui semakan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Okey. Dan untuk mereka yang dalam kategori bankrupt ataupun muflis, korang pun masih layak untuk mendapat RM500 ni, tertakluk kepada syarat yang saya akan terangkan lepas ni. So kalau korang tak ada bank account, korang boleh hantar email kepada Jabatan Insolvensi yang orang kata mentadbir korang punya kes untuk mendapatkan akaun bank tu secara online lah. Macam korang boleh buat permohonan tu kepada pihak Jabatan Insolvensi untuk buka akaun tu, dan kemudian mereka akan terangkan apa langkah seterusnya anda kena ambil untuk dapatkan akaun bank tu. So actually biasanya untuk korang tahulah korang dapat ataupun tak, paling mudah sebenarnya melalui message lah. Sebab biasanya melalui message ni dia akan maklumkan kita dapat ataupun tak. Sebab kalau tak, kita pun tak tahu kan kita dapat ataupun tak. So kalau korang dah dapat apa-apa message, apa-apa maklumat yang korang lulus dan korang dapat bantuan 500 tu, dan korang tak ada akaun bank sebab isu bankrupt ataupun muflis, so korang boleh pergi ke ke Jabatan Insolvensi yang memang takbir kes korang, dan
berbincang dengan diorang untuk buka akaun tu. Okay, so tiada apa-apa potongan. Seperti sedia maklum, kalau Muflis Kambing Club ni kan kita ada macam potongan bulanan kan yang kita kena bayar pada pihak insolvensi. Tapi untuk bantuan yang 500 ni tak ada sebarang bayaran akan dipotong daripada 500 tu lah kepada pihak insolvensi. Korang akan dapat full 500 tu. Okay, so siapa yang sebenar-benarnya layak dan orang kata boleh dapat bantuan ni? So saya faham mungkin part ni ramai akan kecewa, tapi korang kena faham yang bukan semua yang dapat. Golongan B40 yang layak dapat cuma mereka yang hilang kerja sahaja. Means mereka dah tak ada pendapatan, mereka adalah golongan yang akan dapat lah. So golongan B40 yang lain tu dia tak termasuk dalam orang kata bantuan untuk kali ni. Untuk future ataupun untuk masa hadapan mungkin akan ada. Saya sendiri pun tak dapat nak pastikan benda tu. Dia bergantung pada isu semasa dan polisi dan orang kata keputusan kerajaan pada masa hadapan. Tapi untuk yang kali ni memang untuk golongan B40 yang telah hilang punca pendapatan. Sebab tu cara diorang nak bagi ni, diorang akan semak dekat KWSP, dekat LHDN, dekat Perkeso. So diorang akan tahu kalau korang dah kena buang kerja ke apa kan. So barulah nama korang akan kira disenarai pendek dan ditapis lah untuk bantuan ni. Dan kedua, kalau korang bukan dalam kategori ataupun golongan B40 yang telah hilang pendapatan, kategori kedua yang layak terima adalah penerima BPR. Kalau korang penerima BPR yang berpendapatan 1,000 ke bawah, maksudnya korang punya pendapatan tu, korang memang penerima BPR sebelum-sebelum ni yang dah lulus, tapi korang punya gaji tu macam bawah daripada 1,000 kan. So bawah daripada 1K lah, 1,000 barulah korang dapat. So kiranya yang layak dapat bantuan 500 ni ada dua sahaja golongan. Golongan B40 yang telah kehilangan pekerjaan, hilang punca pendapatan, dan penerima BPR yang berpendapatan 1,000 dan ke bawah. Okay, itu berkenaan dengan siapa yang layak dan berkenaan dengan tarikh bayaran. Daripada bacaan saya secara orang kata rawat lah kan, random reading dekat banyak sumber, bermula daripada Jun 2021. So saya jangkakan benda ni kita boleh start expect daripada 1 Jun sehinggalah hujung Jun. Kita pun tak tahu bila, cuma dia kata mulai Jun kan. So kalau mulai Jun tu of course lah dia tak akan terlajak ke Julai. So kita boleh expect duit tu, kalau anda layak, anda dalam kategori yang layak, anda boleh expect duit tu masuk mana-mana masa dalam bulan 6 nanti. Okay, so saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Moga dia memberi manfaat kepada anda semua dan mungkin anda lebih jelas tentang orang kata apa sebenarnya syarat-syarat utama kan untuk penerimaan bantuan 500 ni lah. So hopefully korang dah lagi clear. Okay, sekiranya anda rasa perkongsian saya, video saya kali ni bermanfaat, apa kata anda kongsikan, share dengan rakan-rakan yang lain, dengan circle anda semua. Boleh like, boleh subscribe saya kalau rasa saya boleh memberi lebih banyak maklumat dan perkongsian bermanfaat untuk anda di masa hadapan. Dan boleh juga komen apa pandangan anda tentang bantuan 500 yang diberikan kepada golongan B40 dan penerima BPR ni melalui program pemangkasa ni. Mungkin anda ada pandangan tu sendiri berkenaan perkara ni. Bolehlah kita kongsi dan bertukar-tukar pandangan di ruangan komen. Okay, so setakat itu saja daripada saya untuk kali ni, untuk perkongsian kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain perkongsian. Saya sentiasa doakan yang terbaik untuk anda semua, untuk keluarga anda, of course daripada segi kesihatan dan saya harapkan anda semua sentiasa terlindung daripada COVID-19 dan sentiasa di bawah rahmat Tuhan Yang Esa. Okay, so saya rasa itu saja dari saya untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Take care semua. Bye.